Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati para panel program Naditek 2022, para urus setia, rakan pensyarah dan sidang hadirin sekalian. Sebelum memulakan pembentangan kertas kajian pada hari ini, saya mewakili ahli kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel di atas kesudian untuk membuat penilaian dan komen penambahkan untuk kertas kajian ini. Untuk makluman, tajuk kertas kajian kami adalah keberkesanan khusus DFT 30103 Cyberpreneurship dalam kalangan pelajar Politeknik Balik Pulau. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pensyarah Politeknik Balik Pulau, iaitu yang pertama, Teknologis Hasina binti Hasan, yang kedua, Cik Nurul Dayana binti Muhammad Azib, iaitu saya sendiri, dan yang ketiga adalah Encik Kamal Apandi bin Jalil Apandi. Okey, sebersikit pengenalan mengenai kajian ini adalah khusus DFT 30103 Cyberpreneurship adalah merupakan sebuah kursus elektif dan semua pelajar diwajibkan untuk mengambil kursus ini sebagai salah satu syarat untuk bergraduasi. Menurut silibus, kursus ini juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada pemikiran keusahawanan cyber dan juga penggunaan teknologi maklumat dalam keusahawanan. Pelajar akan didedahkan kepada konsep, penggunaan peralatan dan prinsip dalam pengurusan perniagaan yang merangkumi strategi keusahawanan cyber, keuangan, pemasaran, pengurusan sumber manusia dan juga kepimpinan. Oleh itu, kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan kursus ini terhadap pelajar PBU dari segi kecenderungan pelajar ke arah menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa hadapan. Hal ini kerana pelibatan pelajar dalam bidang keusahawanan sedikit sebanyak dapat membantu untuk mengurangkan kadar pengangguran. Ini berpadanan dengan saranan pihak kerajaan untuk melahirkan graduan yang mampu untuk mencipta peluang pekerjaan. Selain itu, kajian lalu juga mendapati keusahawanan cyber semakin berkembang pesat seiring perkembangan platform-platform perniagaan atas talian. Kemudian kita pergi kepada pernyataan masalah. Menurut Kartina dan Amran 2014, pelajar kurang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan dan kajian oleh Nur Ain 2019 turut menyatakan kurang penyertaan daripada pelajar dalam aktiviti keusahawanan di peringkat pengajian tinggi. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan kursus DFT 30103 Cyberpreneurship terhadap pelajar yang telah mengambil kursus ini. Seterusnya, kita pergi kepada kajian literature yang pertama, iaitu Cyberpreneurship. Menurut Azila 2019, perniagaan yang dijalankan secara atas talian turut dikenali dengan pelbagai nama seperti e-business, internet marketing, e-dagang, perniagaan internet, digital entrepreneur dan juga cyberpreneur. Cyberpreneur dikatakan lebih menjimatkan kos operasi perniagaan yang merangkumi kos pengangkutan, penyelenggaraan, pengiklanan dan juga infrastruktur. Selain itu, para usahawan boleh memasarkan produk mereka secara global dengan menggunakan pelbagai platform atas talian untuk membuat periklanan dan pemasaran seperti di Shopee ataupun Lazada. Selain itu juga, usahawan boleh menggunakan aplikasi atas talian seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Berdasarkan sumber yang diperolehi daripada Johnson 2021 menyatakan 59.5% populasi dunia merupakan pengguna aktif internet. Di samping itu juga, menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM 2019, sebanyak 51.2% penduduk di negara ini menggunakan platform e-dagang untuk urusan jual beli atas talian. Yang kedua, kita melihat kepada keberkesanan kursus DFT 30103 Cyberpreneurship terhadap pelajar. Menurut Khalil 2021, kursus ini dapat menarik minat pelajar melalui aktiviti hands-on. Kenyataan ini berpadanan dengan aktiviti yang telah dijalankan oleh pelajar, iaitu mereka telah menjalankan perniagaan atas talian menggunakan platform sedia ada. Kenyataan itu turut disokong oleh kajian CIU 2017 dan Badariah 2019 yang menyatakan
menyatakan aktiviti secara hands-on dapat meningkatkan tahap kreativiti dan kemahiran inovasi pelajar. Dalam kursus ini, pelajar telah didedahkan dengan pembinaan platform perniagaan atas talian dan telah menggunakan platform tersebut bagi tujuan memasarkan dan mempromosikan produk masing-masing. Seterusnya, dalam kursus ini juga, pelajar perlu membuat BMC dan perancangan perniagaan melalui projek e-usahawan. Jadi di sini, pelajar perlu membuat keputusan berkaitan pengurusan perniagaan. Hal ini bertepatan dengan kajian oleh Abdul 2012 yang menyatakan kursus cyberpreneurship ini dapat melahirkan pelajar yang mempunyai semangat ingin mencuba, yakin diri, tidak mudah berputus asa, berupaya untuk merancang dan juga untuk membuat keputusan. Okey, kemudian yang ketiga kita akan lihat kepada kursus DFT 30103 Cyberpreneurship mendorong pemilihan kerjaya pelajar sebagai usahawan cyber. Okey, menurut kajian oleh Abdul Rashid 2014 menyatakan bahawa pihak kerajaan telah memperkenalkan dan menerapkan bidang keusahawanan bagi bertujuan untuk melahirkan graduan yang mempunyai minat dan potensi untuk menceburi bidang keusahawanan selepas tamat pengajian. Seterusnya, Abdul Razak 2019 dan juga Zainuddin 2020 menyatakan pelibatan pelajar dalam bidang keusahawanan telah meningkat dengan ketara seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu juga, Ruman 2019 menyatakan faktor luaran seperti pengalaman masa lalu, contohnya pelajar kita iaitu yang mempunyai pengalaman menjalankan perniagaan atas talian telah berjaya menarik minat mereka untuk meneruskan bidang keusahawanan walaupun setelah tamat pengajian. Kemudian bagi metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah soal sidik pra dan soal sidik pasca. Populasi di dalam kajian ini terdiri daripada pelajar Politeknik Balik Pulau yang mengambil kursus DFT 30103 Cyberpreneurship pada sesi 1 2021-2022 iaitu seramai 111 orang. Merujuk jadual Morgan dan Crinchi, peratusan persempelan yang diambil adalah mencukupi sebanyak 80 orang sahaja. Dipaparkan sekarang adalah 5 soalan-soal sidik pra dan soal sidik pasca yang telah diberikan kepada pelajar. Antara soalan yang ditanya adalah yang pertama, adakah anda mempunyai pengalaman dalam menjalankan perniagaan atas talian? Yang kedua, adakah anda mempunyai platform perniagaan atas talian? Yang ketiga, adakah anda berkemahiran untuk membina platform perniagaan atas talian? Yang keempat, adakah anda berminat untuk menjalankan perniagaan atas talian? Dan yang terakhir, adakah anda cenderung untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa hadapan? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada dapatan kajian. Di paparan sekarang adalah data kajian yang telah diperolehi daripada 80 orang pelajar. Jadual 1 menunjukkan dapatan kajian bagi keputusan ujian pra. Kemudian jadual kedua dapatan kajian bagi keputusan ujian pasca. Untuk perbincangan, berdasarkan dapatan kajian menunjukkan peningkatan yang ketara bagi pelajar yang mempunyai pengalaman perniagaan atas talian iaitu daripada 9% meningkat kepada 100% kerana semua pelajar telah mendapat pendedahan dan telah menjalankan perniagaan semasa mengambil kursus DFT 30103 Cyberpreneurship. Kemudian kita dapat lihat juga peratusan pelajar yang mempunyai platform perniagaan sendiri dan berkemahiran membina platform sendiri juga telah meningkat sebanyak 100%. Ini kerana dalam kursus ini, semua pelajar dikehendaki untuk membina platform perniagaan masing-masing bagi tujuan pemasaran produk. Okey, kemudian kita tengok pula berlaku peningkatan yang ketara sebanyak 83% berbanding 18% sebelumnya bagi pelajar yang berminat untuk menjalankan perniagaan atas talian setelah mengikuti kursus ini. Ternyata
Kursus ini telah berjaya meningkatkan kecenderungan pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa hadapan, iaitu berlaku peningkatan peratusan daripada 84% daripada 16% sebelum itu. Bagi rumusan kajian ini dijalankan untuk melihat kesan pembelajaran kursus DFT 30103 Cyberpreneurship terhadap minat pelajar ke arah untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pada masa hadapan. Hasil kajian juga telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kelulusan ujian pra dan ujian pasca yang signifikan bagi pelajar yang mengambil kursus ini. Dan yang terakhir, kursus ini telah terbukti mampu mencapai course learning outcome yang telah ditetapkan dalam silibus, iaitu bagi melahirkan pelajar yang mempraktikkan kemahiran keusahawanan dengan menonjolkan ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan perniagaan bagi menjadi usahawan yang berjaya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.